اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Fatih Faridatul Faraid, yang mana kita berhenti pada muka yang ke-10 cetakan Jawi ni. Inilah 13 atau 20 sifat. Betul. Muka surat 22 cetakan yang bahasa Rumi, tulisan Rumi, bahasa Melayu tulisan Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kita, inilah 13 atau 20 sifat. Jadi telah disebut pada minggu yang lalu, khilaf pada membilang sifat yang wajib bagi Allah. Maka sebahagiannya membilang sebagai 20 sifat. Yang kita kenali dengan pengajian sifat 20 itu diambil atas bilangan yang membilang sifat maknawiyah termasuk juga. Maka dibilang 20 lah. Dan ini pandangan masyhur, yang masyhurnya 20. Tapi kalau mengikut kepada pandangan yang kuatnya ataupun yang lebih asahnya, makna sifat sebenarnya 13 sahaja. Kerana 7 yang baki itu telah berada dan telah difahami daripada sifat ma'ani. Maka tidak perlu lagi membilang berasingan sifat maknawiyah. Tidak perlu lagi kita nak kira kaunuhu qadiran bila kita dah kira kudrat. Bila kira kudrat dah, tak payah kira dah kaunuhu qadiran. Bila kira iradat dah, tak perlu kira lah kaunuhu muridan. Sebab dah ada dalam makna pengertian iradat tu sendiri. Kerana kaunuhu ini benda yang telah maklum. Bila ada sifat ma'ani pada zat, maka keadaan zat itu bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat dan seumpamanya. Baik. Kata pengarang rahimahullah, inilah 13 atau 20 sifat. Pertama, wujud. Wujud ini sifat nafsiyah. Wujud sifat nafsiyah. Apa makna sifat nafsiyah? Sifat wujud ni, dia kategori dia. Sifat dia tu sifat wujud. Sifat wujud dikategorikan dalam sifat nafsiyah. Maka kita bilang dulu kategori, ulama letak 20 sifat ni di bawah 4 kategori sifat. Pertamanya sifat nafsiyah. Di bawah sifat nafsiyah wujud satu ada. Satu saja sifat nafsiyah. Yang kedua ialah sifat salbiyah. Di bawah sifat salbiyah tu ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5. Kategori yang ketiga ialah sifat ma'ani. Di bawah sifat ma'ani tu ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan yang keempat, kalau kita bilang 20, ialah sifat ma'nawiyah. Di bawah ma'nawiyah tu ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maka pengkategorian ulama kita bahagikan kepada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang pertama sifat wujud. Sifat wujud ini termasuk dalam sifat nafsiyah. Erti ada Allah Ta'ala. Erti bagi sifat wujud itu apa makna je? Ada Allah Ta'ala. Dan dikehendaki dengan ada Allah ini ialah ada yang zati. Wujud Allah ini wujud yang zati nama dia. Zati makna wujud sendiri.
tanpa diadakan. Itu makna wujud zati. Wujud zati maknanya wujud dia sendiri tanpa ada mengadakannya. Bukan makna ia ada sendiri. Kena faham? Wujud sendiri tu makna bukan makna takut orang salah faham tu. Wujud zati makna wujudnya, adanya Tuhan bukan diadakan oleh yang lain. Kita kata gitulah mudah. Kalau kata wujud sendiri, faham Tuhan buat diri sendiri pula. Berat lah. Ni ada kot anak dia tanya, cucu tanya, Tok Ki, Tok, Tuhan ada, dah siapa buat Tuhan? Nak kata orang lain buat Tuhan, salah lah. Tuhan buat diri sendiri. Habis. Salah kot. Tuhan buat diri sendiri tu, salah. Tak boleh ke jawab gitu. Guru jawab gitu ke cucu dia, Tuhan buat diri sendiri lah. Sungguh ni? Gitu. Saya kamu ni sungguh ni? Makna dia buat diri sendiri. Ambil dah. Dengan sendiri tu benda maksud Allah buat sendiri. Tu tak apa tu. Bakali tu tak apa tu. Tu kena buang tu, kena faham molek tu. Wujud dengan sendiri tu betul dah. Makna wujud dengan sendiri tu betul dengan makna dia. Tapi wujud dengan sendiri maksud dia buat diri sendiri tu salah. Nampak? Tu kena perhati tu. Sebab tu kita kata wujud zati, wujud dengan sendirinya. Kena faham situ. Wujud dengan sendirinya bukan makna dia mengadakan diri sendiri. Kalau kata orang lain mengadakan dia tu, memang kita tolak awal. Dah orang beriman, takkan ada yang lain membuat Tuhan. Tapi Tuhan buat diri dia pun tak betul. Kena faham situ. Jangan jawab gitu lah. Jangan jawab. Jadi ada Tuhan tu, ada yang zati. Dengan terjemuh Melayu makna ada yang sendiri, dengan makna ada dia bukan dibuat oleh yang lain. Dah, dia mana? Dia ada sedia kala. Bukan dengan makna dia pergi buat diri dia. Macam mana nak buat diri dia kalau dia asal tak ada, tiba-tiba nak buat? Buat ni benda yang asal tidak ada baru diadakan. Orang tu panggil buat. Dan kalau Tuhan buat diri dia, tak ke dia kena tak ada dulu. Lepas tu dia kena buat diri dia hak tak ada jadi ada. Padahal dia tak ada. Jadi akan menjadi mustahil di situ. Jelas ni? Sebab itu dia kata, dan dikehendaki dengan ada Allah ini ialah ada yang zati. Kena faham makna zati tu. Makna zati ada sendiri tu bukan makna dia buat diri sendiri. Tapi adanya bukan dibuat oleh yang lain, tapi adanya sedia kala ada. Itu maksud dia. Bermakna ada Allah ini ada sendiri diri. Ini kata makna sendiri diri tu. Dia sendiri ada, bukan dengan diadakan, tapi telah sedia ada. Kita guna sedia ada, kot derah sikit dia jelas sikit. Sedia ada. Tidak menjadikan dia oleh yang lain. Bukan hak lain buat diri Tuhan. Dan adanya pula tidak berubah. Adanya tu tidak berubah. Makna tidak berubah semenjak azalan wa abadan. Secara azali dan selama-lamanya. Wujudnya yang sentiasa. Sama ada sebelum, selepas dan seterusnya. Tidak berubah-ubah wujudnya itu. Kita ni berubah, makhluk ini berubah. Asalnya kita tidak ada, kita diadakan. Wujud kita tu wujud yang mendatang, wujud yang didahului oleh tiada. Allah, wujud Tuhan, tidak didahului oleh tiada, tidak dihinggapi oleh tiada, tidak diakhiri oleh tiada. Ada selama-lamanya. Dan adanya pula tidak berubah, tidak mati, tidak hilang, tidak binasa. Ni dia datangkan tafsir huraian apa makna dok berubah-ubah tu. Makna dok mati. Mati.
tidak hilang. Itu berubah belaka tu. Mati ya. Kalau mati ni, kalau istilah kita ni, manusia ni keluar roh mati. Keluar roh tu. Tapi jasad ada lagi tu. Hilang. Tuhan hilang, tak ada. Tidak binasa, fana. Tuhan musnah, tak ada. Mustahil. Bahkan kekal selama-lama. 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 Okay. Dan ada pada sedia kala. Dia nak terang betul tadi. Mana ada Tuhan tu ia dengan sendiri tu, ada pada sedia kala. Makna sejak azali lagi telah wujud. Ada sedia kala. Ni merujuk kepada makna kidam lagi. Allah tu qadim, wujud Tuhan sedia kala. Sedia ada. Dan tidak menerima Allah oleh tak ada sekali-kali. Ada dia itu sedia kala, dan tidak menerima tak ada sama sekali. Kalau macam makhluk ni, ada kayak gini mari tak ada. Bila fana musnah hancur alam, tak ada. Wujud Tuhan tu selama-lamanya. Tidak akan wujud dia tiba-tiba mari tak ada. Menerima tidak ada, itu mustahil. Ini merujuk kepada makna baqa. Jelas ni? Habis. Erti belaka sifat wujud tak, tapi biar cerah. Makna wujud tu benda. Makna kita boleh cerita ke orang. Orang tanya kita, anak kita tanya, cucu kita tanya, orang tanya, kita boleh terang wujud dia gini. Jangan salah terang macam tak ada ya. Ada sendiri, makna Tuhan buat diri dia sendiri. Berat dah habis. Baik. Wujud ialah sifat yang subutiyah. Dalam kurungan dia buat tetap. Sini dia masuk pula pada satu perbincangan. Sekarang ni, dalam sifat-sifat Allah Ta'ala ni, ataupun sifat secara keseluruhan, dia ada dua jenis sifat. Pertamanya sifat yang kita kata ada sungguh, ada lagi sungguh. Ataupun kita ambil sungguh lagi ada. Gitulah. Sungguh lagi ada. Yang kedua, sifat yang sungguh tapi tak ada. Ingat tak perbahasan minggu lepas? Pak Kipah. Antara ada dengan sungguh. Jadi ada sebahagian daripada sifat, penisbahan kepada sifat kepada sesuatu tu, sifat tersebut dia memang ada dan sungguh, ataupun sungguh lagi ada. Macam tu. Ada tu makna apa? Bila sebut ada, ialah benda itu benda yang lain daripada diri zat, dan dia memang tambahan daripada zat. Dia bukan mafhum zat. Dia benda tu benda yang kita kata benda yang asing, lain daripada zat. Yang kedua, yang sungguh. Yang sungguh ni bukan benda yang ada, tapi benda yang kita faham reti saja. Macam kita ambil contoh pada minggu lepas, seperti kipas bergerak. Kipas bergerak yang ada ialah bilah kipas itu. Itu ada. Bergerak tu difaham. Dia tak ada. Tak ada dia boleh kata nak tunjuk ke mana. Tunjuk gerak tu kena pada mana? Kena pada bilah. Tapi faham dari pergerakan dia tu orang panggil bergerak. Buah durian jatuh. Buah durian jatuh. Yang adanya buah durian saja. Jatuh tak ada. Tapi jatuh kita sifatkan kepada durian itu jatuh kerana kita reti daripada sesuatu, daripada atas turun ke bawah, orang panggilnya jatuh. Jadi jatuh ni hanya sungguh tapi tak ada. Boleh okey. Bila faham gitu mudah jadi. Sekarang ni wujud ini sifat yang subuti katanya. Subuti makna tetap. Ni subuti ni yang kita terjemuh dengan sungguh ni. Subutiyah ini yang kita terjemuh dengan sungguh. Jadi wujud ini sifat yang sungguh tapi tak ada. Nampak boleh?
Allah itu ada itu tiada. Boleh? Allah itu ada itu tiada. Boleh telang tak tu? Allah itu ada itu tiada. Faham tak? Dia tak faham lagi? Kabur lagi? Sebab kefahaman kita ada ni mesti merujuk pada ruang. Dalam ruang. Dok. Dia dok kait dengan ruang ni. Tak dok kait. Dok kait dengan ruang ni. Dalam makhluk. Gaya makhluk apa tu dok kait ni? Kena nak rujuk pada Ada tiada tu tak nampak. Dia percaya apa? Percaya. tak nampak. Tak nampak benda yang Benda hok tak nampak. Nak tanya benda hok tak nampak tu. Allah pula. Allah ke ada hok tak nampak? Lain. Ada Allah. Ada Allah. Yang tak nampak tu ada ke Allah? Allah ada tu. Allah nampak tak? Allah tu nampak dengan Allah boleh dilihat. Gitu. Allah boleh dilihat sebab dia ada. Ada tu hok tak ada. Faham tak? nak memahami dia tu. Ada tu hok tak ada. Faham? Allah tu ada. Wujud. Boleh tengok tak? Boleh tengok Akhirat boleh tengok ni tak boleh bab kemampuan. Allah tak beri kemampuan kepada mata untuk melihat ni. Kecuali pada Rasulullah ni. Okey. Kalau kita bincang ni, ada tu. Kita kata Allah ada. Sifat ada tu tak boleh nampak. Hanya difaham. Okey. Contoh senang, handset hok duduk depan ni. Handset ini maujud. Al-jihaz maujud. Handset ini ada. Kita telah menyifatkan handset ini dengan ada. Okey, sekarang ni benda hok ada. Dalam ayat kita, handset itu ada. Tengok kepada ayat. Handset itu ada. Maknanya kita letak sifat ada pada handset. Benda hok ada. Handset ada tu ada tak? Ada tu ada tak? Kataan ada tu. Bukan kataan. Sifat ada tu ada tak? Tak ada Sifat ada tak ada. Hok ada handset je. Hok ada tu handset je. Tak nampak. Tak ada. Nampak tak? Hok nampak kata handset ini ada. Benda hok ada. Handset. Kita kata sifat dia ada. Sifat ada tu ada tak? Tak ada. Sebab hok adanya diri handset je. Faham? Lain kalau kita kata, kena ambil contoh segi. Handset ini warna hitam. Handset warna hitam. Benda ada situ. Dua perkara. Handset satu, sifat hitam. Sifat hitam ni ada. Sifat hitam ni jenis ada dan sungguh. Sebab ia ada sungguh. Boleh nampak dia. Faham tak? Beza bila kita kata handset warna hitam, ada dua benda kita faham. Handset satu, hitam satu. Tapi bila kita kata handset ada, ada betulnya handset ada. Ada tu tak ada, kita reti je. Bila adanya zat handset, orang panggil ada. Tapi sifat ada tu tak boleh nampak. Kau nampaknya handset je. Boleh tak? Kena tenung. Tarik nafas sikit. Lambat. Biasa dah. Slow dah mula-mula. Okey, baik. Boleh tak Jelas tak? Tak jelas saya nak ulas lagi. Jangan balik lagi kapan ni. Tak ada benda. Ngaji benda gini bukan kita nak terang istilah dah. Kan cikgu? Tak? Jelas cikgu? Beza tu lain. Sifat hitam dengan sifat ada lain. Sifat hitam dengan sifat ada lain. Okey. Jadi nak kabarnya ada ni sifat hok hanya faham bila zat tu wujud, kita sifatkan dengan ada. Diri sifat ada tu tak ada. Hanya difaham bila ada zat, orang panggil ada. Gitulah. Lain kalau kita kata macam handset ni warna hitam. Hitam tu benda hok ada hok lain daripada diri handset. Sebab ia boleh jadi warna putih, boleh jadi warna merah, boleh jadi warna hijau. Nampak?
Jadi ada dua kategori dalam sifat. Ada sifat yang ada dan sungguh, ada sifat yang tak ada tapi sungguh. Jadi wujud ini termasuk daripada sifat yang tak ada tapi sungguh. Boleh? Itu kita kata tadi, Allah itu ada itu tiada. Ada tu tak boleh tengok, sebab kita nampaknya zat je. Boleh? Jelas ni? Okey. Ni termasuk dalam perbincangan ilmu kalam dah ni, perbincangan ilmu kalam. Maknanya kita yakin Allah Ta'ala ada. Lepas tu kita tak bincang ada tu ada tak ada, apa dah orang tu dah tahu. Wajib percaya Tuhan ada je. Tak? Wajib percaya Tuhan ada. Cuma nak bincang dia ada ni kategori mana, tak tahu pun tak apa. Tapi kalau tahu, molek lah, lagi bagus. Tak? Baik. Dia kata wujud ialah sifat yang subutiyah, sifat yang sungguh. Kita letak sungguh. Tok guru kita tamunya belah petani ni, dia bahagikan penggunaan istilah. Bila benda tu hak tak ada tapi sungguh, dia panggil sungguh. Dia panggil sifat subutiyah. Yang menunjuk atas diri zat. Jadi wujud ini menunjuk kepada diri zat. Bila kata ada tu apa? Ada zat lah. Dia langsung merujuk kepada diri zat. Dia tidak merujuk kepada benda makna-makna sifat lain. Lain kalau kita kata air itu merah, dia wujud pada merah, bukan wujud pada sekadar air saja. Air itu manis, dia wujud pada sifat manis, bukan sekadar pada air saja. Nampak? Manis, merah itu sifat hak jenis ada dan sungguh. Tapi ada air, itu hanya merujuk pada diri air saja, tanpa melihat kepada sifat-sifat tambahan. Okay. Tiada ia lebih lain atas zat. Tu kata dia bukan benda hak lain daripada zat. Bila kata sifat wujud, sifat ada ni, dia bukan benda hak tambahan lain daripada diri zat. Dan memada akan mukallaf bahawa mengetahui bahawa Allah Ta'ala mawujud, Allah Ta'ala yang ada, sebagai ada yang tiada nampak pada akal tak doknya. Jadi dia kata ginilah. Ni kalau payah-payah sangat, tak? Payah-payah sangat nak beza antara subutiyah wujudiyah. Adakah wujud ni diri maujud, ataupun dia itu lain daripada maujud, ataupun dia sifat yang menengahi. Kalau payah-payah ginilah, mukallaf fardu ain dia cukup dah, memada kita mengetahui bahawa Allah maujud. Allah itu ada, cukup. Allah itu maujud. Apa makna maujud? Yang ada, bukan yang diadakan. Ni ada juga orang keliru ni. Baru mengaji bahasa Arab, maujud ni isim maf'ul. Maka Tuhan ni diadakan. Ni kena ngaji lama sikit kabut dia. Maujud ni maknanya ada, bukan diadakan. Yang diadakan mujad. Tu baru diadakan. Maujud ni memang sirahnya sirah isim maf'ul. Kalau si fi'il dia wujidah tu dengan makna ada. Makna ada dah. Sebab tu dia kata yang ada. Maujud itu maknanya yang ada. Okey. Sebagai yang tiada nampak pada akal tak adanya. Ada Tuhan tu, nak biar ada yang nampak di Tuhan, tiada nampak tak ada dia. Benda maksud. Yang ada sebagai ada yang tiada nampak pada akal tak adanya. Ada hak kita sifatkan Tuhan ni, ada yang wajib. Wujud yang sifatkan pada Tuhan ni wujud yang wajib. Itu datangnya istilah wajibul wujud. Itu istilah wajibul wujud. Makna ada Tuhan tu wajib. Apa maksud wajib? Tak boleh terima tak ada. Tu dia kata sebagai ada yang tidak nampak pada akal tak adanya. Ada Tuhan tu tilik pada akal, tak boleh nak terima tak ada. Sebab apa? Mesti dia ada, wajib dia ada. Kena letak gitu.
Jangan kata Tuhan ada. Lepas tu orang tanya, dah boleh tak Tuhan nak mentiadakan diri dia? Ni pula kita. Mana nak jawab? Tuhan tu ada kan? Tuhan berkuasa tak mentiadakan diri dia? Nak ikut? Soalan tak betul. Soalan tak betul. Sebab apa soalan tak betul? Tanya belum. Sebab apa? Bila gitu, Tuhan tu tak jadi wajib ada dah lah. Sebab boleh dia mentiadakan diri dia. Makna kewujudan dia menerima tiada. Padahal kita telah iktikad wajib ada Tuhan. Apa makna wajib ada Tuhan? Tidak sama sekali menerima tak ada. Maka tak boleh timbul soalan boleh tak Tuhan nak tak ada. Benda dia tu wajib ada. Nak buat-buat ni benda mungkin sahaja. Nampak? Jelas Itu maksudnya bahawasanya Allah itu maujud, yakni yang ada. Sebagai ada yang tiada nampak pada akal tak adanya. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahui bahawa wujud itu ain zatnya atau lain daripada zatnya, kerana ia setengah daripada yang payah pada ilmu ini. Dia kata gini. Kemudian kita dah yakin dah. Tadi dia kata memada mukallaf tahu bahawa Allah Ta'ala itu maujud. Tuhan tu ada. Ada yang wajib ada, tak terima tak ada. Kemudian ada Tuhan ni mana? Kita bincang tadi lah. Ada Tuhan itu diri zat Tuhan ke atau lain daripada zatnya? Adakah wujud itu ainul maujud ataupun ghairul maujud? Bila sebut wujud, wujud itu adakah diri maujud ataupun dia sifat yang ghairul maujud? Maka di situ katanya tidak wajib atas mukallaf mengetahui wujud itu ain zatnya. Diri wujud, bila sebut wujud tu dia itu diri maujud, hak disifatkan tu ataupun dia tu sifat lain sebenarnya. Hak tu berlaku khilaf lah di kalangan ulama ahli kalam. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia mengatakan al-maujud ainul maujud. Wujud itu diri maujud. Lepas tu berlakulah khilaf bila dia itu ainul maujud, maka membilang sifat tu patutnya tak boleh bilang lah sebab dia bukan sifat tu. Apa bilang sifat juga. Maka ulama pun mentaujihkan kalam boleh bilang sifat atas dasar nisbah kalamiyah dan atas dasar tasamuh dipanggil. Tasamuh. Yang mengatakan sebahagian ulama kata tak, wujud ni sifat, tapi sifat macam negati sajalah. Maka dia sifat juga. Dia sifat bukan diri zat. Dia sifat juga tapi sifat macam negati. Tapi sifat yang betul i'tibari, ataupun setengah mengatakan khilaf pula situ, i'tibari atau hal. Saya sebut aja ni sebab ada orang mengaji ni. Kalau kita pun kita dengar sajalah. Jadi i'tibariyah ataupun ahwal, dia panggil hal nafsiyah. Maka bila begitu boleh bilang sifat. Jadi perbincangan ni sebenarnya tak wajib kita tahu. Kerana apa? Kerana ia setengah daripada yang payah pada ilmu ini. Payah sikit lah, nak payah mana pun, tapi payah lah sikit. Kalau untuk nisbah orang awam ni, dia kena faham istilah dulu. Kena faham amrun i'tibari, kena faham ahwal, lepas tu kena faham pula nisbah kalamiyah, bagaimana pengiraan dia. Jadi benda ini benda yang bukan wajib kita i'tikad. Dah akidah kena yakin itu. Dah akidah dah masuklah ni. Hak ni dah masuk ni. Wasuk akidah tadi, kita wajib percaya Tuhan tu wajibul wujud je. Tu. Hak khilaf ni itu tak perlu tahu pun tak apa. Tak perlu tahu pun tak apa. Dipanggil min ghawamid ilmil kalam, daripada perkara ghawamid. Ghawamid ni bahasa kita sebut rumit. Bahasa Arab disebut ghawamid. Ghawamid ni bahasa kita rumit. Benda-benda rumit sikit. Okey. Dan mustahil lawannya. Okey, bila kita telah i'tikadkan Allah wajib ada, ni sifat wajib bagi Tuhan, ada itu wajib, maka mustahil lawannya.
mustahil lawan bagi ada. Iaitu tak ada Allah. Tak ada tu mustahil. Tidak menerima akal sama sekali bahawa tidak ada Allah, tidak ada pencipta bagi alam ini. Okey, jelas. Boleh tak ni? Sebelum ada nak tanya tak sebelum masuk dalil ni? Ada jelas Okey. Kalau ada puan nak tanya pun tak apa, tanya je lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, dalil ada Allah Ta'ala. Okay, sekarang ni kita dah bincang sifat yang wajib dan langsung disebut sifat mustahil. Dalam ilmu akidah kita juga kena tahu dalil, hatta dalil secara umum sekalipun. Okay, apa dalil ada Allah? Dalil ada Allah Ta'ala ialah makhluk ini. Mudah je. Apa dah? Dalil ada Allah makhluk. Makhluk ni dalil ada Allah. Apa dia tulis? Yakni langit, bumi dan lain dia. Itulah hak nampaknya langit, bumi dan hak lain daripada langit bumi tu, hak antara keduanya. Kerana kesemuanya nama mungkin. Semua takdir tu, langit, bumi dan makhluk-makhluk yang ada antara keduanya itu namanya apa? Mungkin lah. Mungkin tu apa maksud mungkin? Harus. Makhluk ini ialah sesuatu yang harus, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang jaiz. Nama sama je tu. Mungkin pun kita panggil, jaiz pun kita panggil, harus pun kita panggil. Apa makna mungkin? Erti sebelum adanya patut ada dan patut tak ada. Patut dia guna. Jadi sebelum ada makhluk ni, dia itu boleh ada boleh tak ada. Dia guna patut ada patut tak ada. Patut ni mana boleh Patut makna boleh ada boleh tak ada. Alam ini sebelum Tuhan cipta, hukum dia gana, hukum alam ini, hukum wujudnya. Apa makna harus? Tu dia, patut ada patut tak ada, boleh ada boleh tak ada. Tu makna. Dan apabila sudah ada, bila ada dah, tentu ada yang mengadakannya. Tiba-tiba ada dah. Asalnya hukumnya ada dan tak ada sama je. Dia boleh ada boleh tak ada. Kemudian bila ada dah, tentu ada yang mengadakannya. Tiba-tiba kita tengok alam ni dah wujud dah ada dah. Asal dia tu ada tak ada sama je. Tak? Kemudian tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Maka bila ada, tentu ada yang mengadakan. Dia tak boleh jadi sendiri sebab dia asal tak ada. Asal tak ada, macam mana dia nak mengadakan dia sendiri? Makna ada yang lain daripada alam yang buat dia. Itu jelas tu. Dari segi logik pun, dari segi sains ke apa, bila sesuatu tu belum exist, belum ada, belum wujud, maka untuk dia ada tu mesti yang lain daripada dirinya mengadakannya. Baru sah, baru jadi, baru logik dan diterima akal. Takkan dia sendiri buat diri. Dia asal tak ada nak buat diri dia, buatnya. Dia kena ada selain dia yang mengadakan. Dan yang mengadakan dia namanya Allah. Jadi yakinlah kita bahawa ada selain alam yang mengadakan alam ni. Siapa yang mengadakan tu? Tuhan. Tuhan tu nama apa? Namanya Allah. Nampak? Namanya Allah. Baik. Dan apabila yang mengada itu Allah, bila hak mengadakan itu, siapa yang khabar kita mengadakan tu Allah? Siapa khabar? Allah juga. Bila Allah khabar kita? Dalam Quran, siapa yang mari? Allah. Allah yang mari. Mana kita tahu Allah yang mari? Rasul. Jawapan dia gitu. Siapa yang khabar kita? Tuhan. Nama Tuhan tu Allah. Rasul lah. Rasul yang bawa. Nampak tak?
Rasul yang khabar. Wahyu pun melalui Rasul. Wahyu pun melalui Rasul. Dan yang mengadakan dia namanya Allah. Ni maklum daripada mana ni? Daripada Rasul. Nabi yang diutuskan Rasul yang khabar bahawa pencipta alam ni Allah. Dan ada orang dakwa tak buat alam ni selain pada Allah? Tak ada. Ada. Firaun dok ngaku dia buat alam ni, dok ngaku. Hak ngaku-ngaku Tuhan tu, ada yang pernah ngaku buat alam? Tak ada. Tak ada berani ngaku. Allah Ta'ala ngaku. Dan memang dia buat betul. Dan apabila yang mengada itu Allah, okey. Jadi kita yakin bahawa ada Tuhan yang mencipta alam ini. Dan yang mencipta alam ini Allah. Siapa beritahu? Rasul. Okey, Allah tu sifat dia mana? Tentu ada Allah. Tentu Allah ada. Kita yakin ada yang lain buat alam kan? Namanya Allah. Dan Allah tu ada tak? Tentu Allah ada. Kalau tak ada, macam mana nak buat alam? Tu tengok. Kembali kepada sifat wujud itu wajibul wujud. Dan tidak Allah. Dan tidak Allah itu mustahil. Mubtada khabar tu, tidak Allah tu mustahil, tu khabar dia. Tidak Allah itu mustahil. Tidak Allah, makna tidak Allah maknanya tiada Allah itu mustahil. Tak boleh terima kan? Macam mana kita nak terima tak ada Allah? Bukti jelas-jelas alam ni ada. Bila alam ada pencipta dia. Siapa penciptanya? Allah. Kalau Tuhan tak ada pencipta, macam mana boleh ada alam? Mustahil. Tak ada pencipta, tak ada Allah. Kerana yang nak mengadakan alam ni mesti ada pencipta dia, yang kita namakan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Okey. Gitu aja. Bunyinya panjang lah, tapi mudah ringkas saja. Apa dalil wujud Allah? Adanya alam. Hak tu dalil ijmali tu. Lepas tu kita nak hurai gini-gini ni, ni masuk tafsili dah lah sikit. Tafsir pun dia ada banyak peringkat. Tafsili sikit lah. Huraian sikit. Kenapa kita kata ada alam ini bukti dan dalil wujud Allah? Kerana alam ini asalnya tak ada. Asalnya tak ada. Bila asalnya tidak ada, tentu ada yang mengadakannya. Dan bila tentu ada yang mengadakannya, mesti yang mengadakan tu kena ada, barulah boleh mengadakan alam. Takkan yang nak mencipta alam tak ada, tiba-tiba dia boleh buat alam. Maka wajiblah yang mengadakan alam, yang mencipta alam ini bersifat dengan wujud. Nampak? Bila begitu, mustahil bersifat dengan tiada. Okay. Kedua, kidam. Kita bertiru tak boleh banyak-banyak ni. Biar faham sesa dulu. Dia biar sesa dulu. Biar faham balik, tenung, tilik, siapa kita rasa boleh mari lah tu, no boleh siapa lah. Tak? Bila kalau sungguh gitu rupanya. Nampak tak? Jadi kita berfikir ni, tafakkaru ni, kita berfikir ni, Allah Ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran awalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah kamu melihat kepada langit macam mana kami cipta? Ayat-ayat suruh kita fikir, tu fikir mana? Nak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ni mengambil dan mengikut apa yang Tuhan suruh. Kita melihat kepada alam untuk sampai kepada sifat Tuhan yang wajib, bersifat ada, kudrat, iradah tu. Ni bentuk keimanan ni. Nampak tak? Bentuk keimanan. Bukan sekadar kita baca aja. Ni kalau faham betul-betul ni, dia kemah, tertanam dalam hati kita. Marilah apa-apa kita akan berubah dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Jadi sifat yang pertama ialah sifat wujud. Bahasa panjang ni, tapi kita ini kita permulaan. Jadi cakap dulu lah, kalau ada soalan saya akan jawablah sekadar mampu. Kalau tak, saya tak boleh terang hak lebih hak mana kita tak sesuai, kita tak teranglah di sini. Okey, kedua kidam zati, sifat salbiyah. Okey, ada soalan tak? Ada nak tanya? Syak tu saya pula.
InsyaAllah. Tak ada macam mana? Kena cahaya situ. Cahaya tu makna cahaya tak gogeh. Orang gogeh mana pun tak gogeh kau. Jangan cahaya atas pagar. Tak boleh tu. Tak boleh. Keluh kelih tak boleh. Jadi nak cahaya kemah keming. Kemah keming. Tak gogeh dah. Nampak tak? Belum ni cahaya juga. Tapi kadang-kadang yelah bab bila tidak diulang-ulang fikir tentang kejadian alam, tentang dalil, kita jadi kadang boleh jadi mari tu boleh jadi. Mari boleh jadi tu tak apa. Jadi kelabu dah. Kelabu asal tambuh nak biar pegang kemah-kemah. Kalau boleh lagi boleh tolak pula. Boleh bidah pula hujah dia. Baik. Ada soalan? Kalau tidak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.